Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi pertama sekali kita sama-sama mengangkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bangun lagi pada pagi ini untuk meneruskan lagi kehidupan kita dan juga usaha-usaha kita untuk melaksanakan mission yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mission sebagai seorang manusia, mission sebagai seorang Muslim, mission sebagai seorang anggota dalam ummah Islam ini, mission sebagai seorang mukmin dan muttaqin, mission sebagai hamba Allah dan juga mission sebagai salah seorang daripada insan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua persediaan yang sepatutnya supaya kita melalui kehidupan kita ini dengan pilihan yang betul dan menyusun kehidupan kita ini dengan susunan yang tepat seperti mana yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Al-Quranul Karim, apa yang dibimbing dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim, seperti mana yang kita minta berterusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah jalan yang lurus ni. Jalan yang lurus inilah yang sedang kita bincangkan ini. Ini adalah satu aspek daripada kehidupan yang dituntut oleh Al-Quranul Karim, supaya seorang Muslim, seorang mukmin menyusun kehidupan dia berdasarkan kepada prinsip besar yang digariskan oleh Al-Quran Karim kan. Yang pertama yang kita sedang bincangkan ni adalah kehidupan yang berdasarkan kepada keyakinan kepada hari pembalasan yang amat kukuh dan kuat dalam diri kita kan. Dan insya-Allah semalam alhamdulillah kita telah bincangkan tentang aspek ini kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dengan terperinci kan, dalam blog yang kita bincangkan semalam. Orang-orang yang walladzi, yang dijelaskan dalam ayat 26, walladzina yusaddiquna biyaumil din, orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhan dia. Inna azab rabbihim ghaira ma'mun, sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka ini tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya kan. Inilah essence ataupun core kepada intipati kepada apa yang kita sedang bincang ni, yang kita nak tanam dalam kehidupan kita, nilai hidup kita dan perasaan yang diri kita ni kan. Dan atas dasar inilah maka terbinalah sifat-sifat yang telah kita bincangkan semalam kan. Yang dibincangkan dalam ayat ni kan, sehinggalah di hujung kan ayat ni. Dan orang-orang yang melalui kehidupan yang begini, Allah Subhanahu Wa Taala menjamin ulaika fi jannatin mukramun kan. Mereka ini dimuliakan di dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diceritakan dalam banyak bentuk yang amat mengasyikkan, dan janji-janji yang amat hebat yang diberikan kepada orang-orang yang memilih untuk, inilah sebahagian daripada
siratal mustaqim yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang insya-Allah cuba kita bina seluruh kehidupan kita di atas siratal mustaqim ni kan. Setelah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan melalui Al-Quran yang kita sedang baca ni kan. So moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman yang jelas seperti mana yang difahamkan pada Rasul dan orang yang beriman sama-sama Rasulullah, para sahabat, bagaimana mereka memahami Al-Quran Al-Karim ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala juga bagi kita kefahaman yang sama seperti ini kan. Jadi alhamdulillah hari ni insya-Allah pagi ni kita sambung, kita habiskan kalau boleh insya-Allah surah ni, surah Al-Ma'arij ini, dan selepas itu kita akan masuk surah Nuh kan. Dan amat menarik sekali kan bagaimana perjalanan kalau kita lihat mukjizat Al-Quran ni, bagaimana susunan yang amat koheren kan. Kita tengok dalam perbincangan Al-Quran ni, cuba kita baca lagi, ulang balik baca dan fikirkan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menyusun surah-surah ni sebegini kan. Seolah-olah seperti yang sebut sebelum ni, surah-surah ni adalah merupakan surah-surah yang membentuk satu boleh kita katakan semacam surah kumpulan, yang surah yang besar, yang tema dia lebih kurang sama kan, tema besar dia, dan juga orang-orang yang terlibat di belakang kisah surah ni juga lebih kurang sama kan, iaitu apa yang ini salah satu apa nama bentuk kefahaman yang kita dapat bila kita bandingkan dengan surah Al-Fatihah kan. Kita tengok hampir ke semua kisah ni kan, ada aktor besar dia kat belakang kan. Kisah-kisah yang dilontarkan dalam Al-Quran ni kan, kita baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ni, kumpulan yang ketujuh ni kan. Begitu juga surah-surah lain yang besar, kumpulan yang besar yang ditujukan kisah ni adalah kan, yang disebut dalam surah Al-Fatihah ni kan. Selepas kita kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkai. Ini adalah sebahagian daripada para pemuka Quraisy ni kan, musyrikin ni adalah sebahagian daripada yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau beri, yang kau murkai, dan bukan juga jalan orang kau yang sesat kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya minta tu dalam surah Al-Fatihah ni kan, ghairil maghdubi alaihim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai menjawab permintaan kita ihdinas siratal mustaqim ni, memberi kan, sebab tu dalam Al-Quran ni kisah-kisah ni semua kan dipaparkan dengan jelas kan tentang kumpulan orang ni ghairil maghdubi alaihim. Orang musyrikin ni kalau mengikut pendapat yang ada pendapat mufassir setengah kan, macam Husain yang dirujuk banyak oleh Maulana Abdul Hadi kan, tafsir kan Husain Alwani kan, Maulana Husain, dia menyebut tentang salah satu pendapat bahawa orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni termasuklah orang musyrik, dan yang utama dia orang musyrik dan orang-orang Bani Israel kan, orang Yahudi kan. So banyak sekali kita tengok contoh-contoh ni dalam contoh-contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala utarakan supaya kita faham apakah bentuk siratal mustaqim yang diminta kita supaya membina kehidupan kita di sekitar jalan yang lurus ni kan. Untuk memahamkan kita jalan yang bertentangan dengan itu, jalan yang macam mana kan. Sebab itu kita sedang baca contoh-contoh ni yang diceritakan terperinci dan berulang-ulang. Bukan kebanyakan cerita ni kalau kita perhatikan secara dekat, dia menjelaskan aspek-aspek yang berbeza kan, daripada di samping kadang-kadang menekankan dengan pengulangan aspek-aspek yang penting daripada
contoh atau iktibar yang kita dapat daripada al-maghdubi alaihim dan waladdallin, kan. Dan satu lagi aspek yang kita boleh pelajari penting adalah semua yang kita baca ni, orang yang disebut orang kafir ni, kan, kebanyakan kisah ni orang kafir ni, dia bukan orang kafir yang seperti yang kita nampak ni, orang-orang yang di Malaysia ni, kan, kita orang yang tak Islam dan bangsa lain dan sebagainya. Tapi orang kafir ni adalah orang kafir yang ada latar belakang pegangan dan kefahaman mereka ni tidak jauh beza dengan orang Islam yang kita hari ni, kan. Kerana mereka ni juga adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Dan banyak aspek, kan, mereka juga memahami tentang tuntutan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga amalan-amalan syariat pun ada yang masih lagi berpegang dengan syariat Nabi Ibrahim, haji dan sebagainya, manasik haji dan sebagainya. Tapi isu yang besar yang diketengahkan oleh Rasul-Rasul ni adalah kerana penyelewengan mereka, kesilapan mereka dan kesalahan mereka ni, maka dia utus Rasul ni. Sebenarnya inilah juga latar belakang kehidupan kita hari ni, kan. Sebab itu contoh-contoh ni orang Islam hari ni lah, kan. Contoh-contoh ni adalah contoh-contoh yang amat dekat dengan kita dan amat praktikal untuk kita jadikan contoh kepada kita, kan. Sebab dia tidak tunjuk contoh-contoh orang-orang Hindu ke, orang-orang Cina ke, di negeri Cina ke, dan tabadan-tabadan yang lain, kan. Tapi ditunjukkan contoh-contoh orang yang ada latar belakang hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu bentuk yang tertentu, kemudian mereka menyeleweng, kan. Dan latar belakang inilah maka kita juga, kan, banyak sekali perkara yang kita boleh ambil iktibar daripada apa yang dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim ni, kan. Okey, insya-Allah kita sambung ayat 36 hingga 44 ni. So ayat blok yang terakhir ni, blok 36 hingga 44 ni ialah menjelaskan tentang, kan, kalau kita baca dalam hujung blok yang sebelum ni, kan, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang, ataupun awal blok yang sebelum ni, kan, tentang mereka ni. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Ini adalah deskripsi yang ditujukan kepada orang-orang pemuka-pemuka Quraisy ni sebenarnya, kan. Jadi bila turun ayat Al-Quran ni, mereka membaca, kan, ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menceritakan tentang, kan, kita baca, kan, yauma yukshafu an saqin, kan, hari yang ucapan-ucapan ataupun deskripsi penghinaan yang seolah-olah penghinaan yang Al-Quran tujukan kepada mereka, kan. Jadi ini membakar ego dan kesombongan mereka ni, kan. Mereka rasa amat marah, kan. Jadi apa yang berlaku ialah dijelaskan, kan, dalam blok ni. Allah kata fama lil ladina kafaru qibalaka muhta'in. Maka mengapa orang kafir itu, kan, orang kafir ni pemuka Quraisy ni, kan. So orang kafir ni bukan orang kafir yang duk sembah batu apa macam Cina, India ni, tak kenal Tuhan ke, orang asli, kan, sebagainya, kan. Mereka ni adalah orang yang mengenal Tuhan, tapi mereka telah terseleweng daripada jalan yang benar, seperti mana setengah-setengah orang Islam hari ni, kan. Fama lil ladina kafaru qibalaka muhta'in. Mengapa orang kafir ni datang bergegas ke hadapan kamu Muhammad, kan? Mereka datang dalam bentuk yang amat kita kata dalam keadaan yang marah dan juga tak boleh mengawal diri mereka, kan. Itu adalah qibalaka muhta'in, kan. Ihta' ataupun muhti'in ni ialah menerkam ke hadapan dengan pantas, kan, seolah-olah mereka ada satu perkara yang amat-amat mereka marah dan sebagainya, kan. Itu suasana yang diceritakan oleh qibalaka muhti'in, kan. Kemudian anil yamini wa anil shimali aizin. Mereka ni datang daripada kanan, kan, daripada kiri, dengan berkelompok-kelompok.
kan, nak menceritakan menyerbu ramai-ramai kepada Rasulullah SAW. Sebab kan, Rasulullah SAW ni adalah, ini latar belakang juga sebahagian daripada isi yang besar yang diceritakan dalam surah-surah di grup ketujuh ni, macam mana tekanan yang diberikan kepada Rasul-Rasul ni kan, kepada Rasulullah SAW berhadapan dengan mereka yang disampaikan ancaman ni kan. Jadi orang-orang musyrik, pemimpin-pemimpin musyrik ni begitu marah sekali bila mendengar hukuman Al-Quran terhadap mereka ni kan. Begitu juga bila Al-Quran menyifatkan mereka ni ada sebagai orang-orang yang tidak stabil, orang yang kasar pribadi dia, orang-orang yang akan dihina, akan diazab oleh Allah SWT nanti kan. Jadi bagi mereka lah yang sepatutnya mendapat keutamaan, bukan orang-orang yang mereka hina kan ni kan. Sebab itulah mereka segera menerkam dan mengerebuni Rasulullah SAW dengan niat untuk memberi tekanan kepada Rasulullah, menghina Rasulullah SAW kan. Jadi Al-Quran menyuarakan kehairanan ni kan, dengan sangkaan dan sikap serta kebodohan mereka ni kan. Dan kita dalam ayat 38 tu sambungan tu dia kata, ayat ma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannatin na'im. Apakah setiap daripada orang-orang kafir tu hendak masuk syurga yang penuh dengan kenikmatan ni? Mereka sangka mereka ingin untuk masuk syurga ni kan? Sedangkan sebenarnya kan, ini sikap yang amat bodoh kan. Kenapa Al-Quran Karim kan, menentang dan juga mendedahkan sifat mereka yang amat buruk ni, dan juga kejahatan-kejahatan hati mereka yang tersembunyi dalam hati mereka dan juga yang lahir kan? Setelah didedahkan ni masih lagi mereka mengharapkan bahawa Allah SWT akan bagi kepada mereka yang lebih baik daripada itu kan? Di mana kita ingat tak, di mana kita baca kisah yang dilontarkan oleh Al-Quran sebelum ni, contoh yang dilontarkan oleh Al-Quran dalam surah apa? Dalam surah Al-Qalam kan, Allah ceritakan tentang Ashabul Jannah ni kan. Sikap Ashabul Jannah ni macam mana kan? Setelah dihancurkan ataupun dimusnahkan kebun-kebun mereka ni kan, mereka masih lagi setelah mereka kan, diingatkan kan ada disebut dalam qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Salah seorang di antara mereka yang masih lagi mengingati, yang soleh ni mengingatkan mereka, laula tusabbihun, kenapa kamu tidak mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mereka kerana kemusnahan yang mereka terima itu, mereka qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Barulah mereka mensucikan Allah kan, subhana rabbina inna kunna zalimin, sesungguhnya kami ni adalah orang yang zalim kan, kata kan. Tapi sikap yang sama yang dipaparkan dalam cerita tu dengan apa yang dimiliki oleh pemimpin musyrik Quraisy ni ialah mereka kata selepas itu, asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun kan. Asa rabbuna, moga-moga saja Allah SWT akan bagi kepada kami yang lebih baik lagi daripada apa yang kami telah hilang ni kan, yang telah dimusnahkan oleh Allah SWT ni. Itu sikap seperti mana yang dipaparkan, dibayangkan orang-orang pemimpin Quraisy kan. Walaupun kita baca sekali imbas kan, macam mereka kata mereka ni minta, tidak salah kan untuk mereka minta macam tu, tapi sebenarnya Allah jawab balik selepas ayat tu kan, kita baca kata kadzalikal azab, begitulah azab yang Allah SWT timpakan kepada mereka kan. Maknanya sikap itu adalah sikap yang Allah tak terima. Kadzalikal azab wala azabul akhirah, kadzalikal azab itu adalah azab di atas muka bumi ni ditimpakan kepada mereka, tapi azab di akhirat nanti nak kena ingat akbar law kanu ya'lamun, lebih besar lagi sekiranya mereka mengetahui. Dengan sikap ini jugalah mereka menyangka bahawa mereka ni yang sepatutnya dapat syurga yang penuh dengan kenikmatan ni kan. Lepas tu ditanya oleh Allah SWT dalam surah Al-Qalam yang kita baca dulu ayat 35 dan 38 kan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, samakah orang muslim dengan orang yang berdosa ni kan.
Jangan tenggelam dalam khayalan dan juga harapan-harapan yang palsu ni kan. Malakum kaifa tahkumun, kan? Bagaimanakah mereka menentukan keputusan tu, kan? Dalam apa yang jadi pada kamu ni? Malakum kaifa tahkumun, macam mana kamu menentukan keputusan ni yang kamu sangka pada diri kamu ni, kan? Am lakum kitabun fihi tadrusun, adakah di dalam pada mereka ni Allah kata kitab yang mereka dapat kefahaman yang mereka duk pegang tu, kefahaman yang pelik sangat tu, kan? Am innalakum fihi lama takhayyarun, yang dalam kitab tu mereka boleh pilih mana-mana apa yang mereka nak pilih daripada kitab tu, kan? Tak ada, kan? Yang ada ialah Al-Quranul Karim saja yang diturunkan oleh Allah SWT kepada mereka supaya mereka pegang, kan? Jadi ini adalah ingatan yang menyentuh tentang sikap mereka ni, kan? Jadi ayat ma'u kullu mri'im minhum an yudkhala jannata na'im, kan? Apakah setiap orang dari orang kafir itu ingin masuk syurga yang penuh dengan kenikmatan ni? Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun, tidak mungkin sebenarnya, kan? Sesungguhnya kami menciptakan mereka daripada apa yang mereka ketahui, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyangkal, kan? Mereka yang menyangka bahawa mereka ni mulia kerana siapa mereka, bukan kerana amalan mereka, kan? Mereka sangka sebab diri mereka tu mereka ni menjadi mulia, sebab ciptaan mereka ni bangsa Arab ke Quraisy ke. Betul, Allah kata sesungguhnya kami cipta mereka daripada apa yang mereka tahu. Semua orang sama je, dicipta daripada bahan yang rendah, kan? Tanah aja, kan? Yang diperlekehkan oleh iblis, kan? Jin. Iblis kata aku ni lebih baik ciptaan ni kerana aku dicipta daripada api, mereka ni dicipta dari tanah, kan? Jadi Allah kata tak mungkin. Kala, kamu jangan sangka apa yang kamu harap tu benar, kan? Sebab inna khalaqnahum mimma ya'lamun, kamilah yang ciptakan mereka daripada apa yang mereka ya'lamun, mengetahui sebenarnya, kan? Jadi bukan kemuliaan tu bukan daripada ciptaan tu, bahan fizikal ciptaan tu, kan? Macam begitu juga orang-orang Yahudi, Bani Israel ni rasa sangka mereka lebih mulia daripada orang lain kerana mereka ni Bani Israel, kan? Sama juga pemuka-pemuka Quraisy ni sangka sebab mereka ni orang Quraisy, sebab itu mereka lebih tinggi, kan? Tapi sebenarnya tidak, kan? Allah kata kalla, tak mungkin, kan? Kemuliaannya hanya akan diberi kepada orang yang beramal, beriman, kan? Itu dalam surah An-Najm ayat 32, kan? Allah SWT sebutkan wa'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnah fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Dan dia lebih mengetahui tentang keadaan kamu ketika mana dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika mana kamu masih janin dalam perut ibu kamu. Maka janganlah kamu mengatakan diri kamu ni suci, kan? Sebab Allah SWT kata Allah cipta kamu ni daripada semua sama daripada tanah, dan tidak ada satu pun yang akan lebih mulia daripada yang lain, kan? Fala tuzakku anfusakum, jangan kamu rasa diri kamu ni, kamu mensucikan diri kamu, kan? Fala tuzakku anfusakum, kamu sendiri mensucikan diri kamu, kan? Huwa a'lamu bimanittaqa, sedangkan Allah lebih mengetahui siapakah yang sebenarnya bertakwa. Takwa itulah yang menentukan kedudukan yang Allah SWT akan balas di akhirat nanti, kan? Itu hakikat yang nak yang dijawab oleh Allah kepada mereka ni, kan? Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib inna laqadirun, maka aku bersumpah, kan? Fala uqsimu birabbil masyariq, demi Rabb yang mengatur, kan? Rabb yang menguasai, kan? Rabbil masyariq, kan? Timur, kan? Semua keluasan apa yang ada di timur ni, di timur ni diterjemahkan dekat situ tempat terbenamnya matahari, kan? Di timur, kan? Tapi yang lebihnya adalah menguasai, yang lebih tepat dia timur dan juga barat ni, kan? Rabbil masyariq, apa sahaja yang berlaku di timur alam ni, wal magharib, dan juga di barat, kan?
inna laqadirun, sesungguhnya kami amat-amat mampu untuk buat apa yang kami ancamkan kepada kamu ni kan. Apa yang kami amat mampu ni? Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasmuqin kan. Ala an nubaddila khairan minhum, iaitu kami boleh menggantikan kan, yang lebih baik. Jadi sebenarnya nak cerita kat sini terjemahan tu, sebab tu ada warna merah dalam nota yang saya bagi tu kan. Di terjemahan itu kami akan boleh mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dia tidak tepat kan. Sebenarnya kami boleh menggantikan mereka dengan ciptaan yang lebih baik daripada yang kami cipta mereka sebelum ni kan. Sebab orang musyrik ni mereka mengatakan, mana mungkin Allah SWT nak hidupkan balik yang telah hancur ni apa semua kan. Tapi Allah kata Allah boleh create mereka ni in a better form, dalam bentuk yang lebih baik lagi. Dan kami tidak mampu untuk melakukan ni kan. So, kami pasti amat mampu. Inna laqadirun kan, ayat 40 tu Allah kata kami amat mampu. Mampu apa? Mampu untuk menghidupkan kamu balik, supaya kamu akan dipersoalkan di hari pembalasan nanti kan. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, maka biarkanlah mereka ni tenggelam dan bermain-main kan. Fadharhum yakhudu wa yal'abu, yal'abu ni main-main kan, biarkan mereka ni bermain-main macam budak-budak lah kan, dalam kesesatan. Hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, sampailah mereka akan jumpa hari yang benar-benar diancam kepada mereka ni kan, yang dijanjikan ni kan. Hari yang dijanjikan Allah SWT ni, biarlah mereka duk tak percaya kan, tapi nanti sampailah masa mereka akan berhadapan dengan apa yang dijanjikan Allah. Bila kan, iaitu apabila sejurus selepas kematian mereka akan menerima berhadapan dengan apa yang Allah SWT janjikan ni kan. Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Ini juga terjemahan dia tak apa tepat kan. Saya tandakan dengan warna merah pada terjemahan kan. Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an, itu hari yang dijanjikan kepada mereka ni. Allah kata ayat 42 tu, hari macam mana? Iaitu yawma yakhrujuna minal ajdath, pada hari mereka ni akan keluar daripada kubur mereka kan. Ajdathi sira'an, dengan tergesa-gesa kan, berlumba-lumba, tergesa-gesa. Ka'annahum ila nusubin yufidun. Nusub ni adalah jamak kepada nasib. Nasib ni dia bukan nasib kan, nusub kan, sad. Dia sebenarnya nusub ni batu kan. Sebab itu dalam terjemahan tu diterjemah sebagai berhala-berhala kan. Sebenarnya dia bukan berhala-berhala kan. Tapi kalau pendapat Ibn Abbas, ni tafsir awal kan, Mujahid, Dahhak, ni tabi'in kan, mereka kata nusub ni ialah batu yang ditanam kukuh dalam tanah, yang dijadikan tanda atau bendera dalam perlumbaan kan. Biasanya orang Arab ni kan, dalam perlumbaan dia bertanam batu yang menjadi tanda, dan tanda tu lah semua orang akan bekerja-kerja untuk tuju kepada tanda tu dalam perlumbaan ni kan. Jadi Allah SWT bayangkan seolah macam itulah nanti yaum, hari yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari kubur dengan sira'an, cepat-cepat, tergesa-gesa. Ka'annahum ila nusubin yufidun, seolah-olah kan mereka berlumba-lumba menuju kepada batu yang menjadi tanda ni, yang semua orang menjadikan matlamat dia nak kejar kat situ kan. Jadi semua orang hari pembalasan nanti, yaumul mahsyar ni, semua orang akan bangkit selepas tiupan sangkakala tu, berlumba-lumba dalam keadaan yang amat yang kita baca nanti, kita akan baca dalam surah-surah yang selepas ni kan, lebih detail kan. Manusia semua akan berlumba-lumba menuju ke situ kan, tempat tiupan sangkakala, sedangkan di dunia mereka bersikap sombong terhadap seruan kepada kebenaran ni kan. Jadi ayat-ayat yang macam ni amat-amat menghiris ego pemuka-pemuka Quraisy. Sebab tu mereka datang kepada memberi tekanan kepada Rasulullah SAW kan. Khasyi'atan absaruhum tarhaqum dhillah,
pandangan mereka akan tertunduk ke bawah, diliputi oleh zillah, kehinaan. Kan? Dzalikal yaum, inilah hari yang kami sebutkan ni kan, hari yang dijanjikan, diancamkan kepada mereka. Yaumahumul ladzi yu'adun, hari yang alladzi yu'adun, yang dijanjikan, diancamkan kepada mereka ni kan. Wa'ad ni janjilah kan, yu'adun kan. Jadi Allah kata dzalikal yaum, inilah harinya, alladzi kanu yu'adun, itu hari yang diancamkan kepada mereka itu kan. Jadi ini adalah kan, jawapan kan, ditutup seperti biasa kan. Al-Quran dia amat koheren kan, susunan dia amat cantik kan. Kesimpulan menjawab balik yang pertama dulu, ayat pertama kan, iaitu kan, mereka ni sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi', mempersenda, orang yang mempersoalkan, mensenda-sendakan, sa'il kan, sa'ala bi kan, bi'azabin waqi'. Sa'ala bi tu kita kata adalah soal dalam bentuk merendah-rendahkan, mempermain-mainkan. Jadi ini adalah jawapannya. Hari itu pandangan mereka akan tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan, dan inilah harinya, itulah hari kan, hari yang ancamkan kepada mereka ni kan. Jadi insyaAllah alhamdulillah kita telah habiskan perbincangan dalam surah Al-Ma'arij ni. Yang menariknya nanti kita akan baca insyaAllah, kalau dipanjangkan kesempatan oleh Allah SWT malam ni, surah Nuh. Dia adalah sambungan daripada isu yang hujung ni, yang terakhir ni kan. Isu di mana Allah kata fama lil ladina kafaru qibalaka muhtain, maka orang kafir ni bergegas-gegas datang kepada Muhammad, memberi tekanan kepada Rasul ni kan. Jadi Allah akan jawab hal ini dalam surah Nuh ni, untuk menceritakan bagaimana keadaan Rasul ini dipertahankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana Rasul ni bila berhadapan dengan keadaan tekanan daripada kaum dia yang diajak kepada, ataupun diberi ancaman, peringatan ni kan. InsyaAllah jangan ke mana-mana, malam ni insyaAllah kita akan baca surah yang amat menarik ni, surah Nuh kan? Sebab surah tu pun dinamakan dengan nama Nuh. So, surah tu ada satu blok saja. Seluruh blok surah itu menceritakan satu isi penting saja, tentang macam mana Rasul Nuh ni berhadapan dengan kaum dia, yang juga sebenarnya menceritakan tentang apa yang disebut ayat 36 ni kan, sikap pemuka Quraisy dan sebagainya, kaum Quraisy ni bila mereka berhadapan dengan ancaman Allah SWT ni. InsyaAllah kita sudahi dengan tasbih kifarahan surat Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.